yang berusaha, Barisan Penolong Kanan, Cikgu Azhar selaku Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zaliha Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan juga Cikgu Zayat selaku Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihormati dan dikasihi semua guru-guru SK Sinar Budi yang cemerlang dan sentiasa gemilang. Baik. Petang ni kita bertemu lagi untuk mesyuarat pengoperasian sekolah kita, iaitu di mana kita kena bersiap siaga bukan sekadar untuk dihadiri oleh pihak pegawai PPD tetapi juga untuk keselesaan dan kemenjadian kita punya PDPC lah pula. Jadi kita dah faham dan maklum bahawa Selangor sudah berada di fasa 3 di mana bila fasa 3 kita sudah boleh untuk diberi peluang membuka sekolah semula di mana yang akan bermula di sekolah kita ialah prasekolah. Jadi sebelum kita meneruskan mesyuarat kita pada petang ini, saya minta Sak Munif ada tak petang ni? Dia dah balik, dia dah uruskan anak dia nak kahwin tu. Sak Munif ada tak? Nak baca doa sekejap. Tak ada Puan. Tak ada? Tak apalah kalau Sak Munif tak ada, kita sama-samalah baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelum saya meneruskan kita punya lebih kepada taklimat lah petang ni sebab kita baru je bermesyuarat pada 21 September hari tu, tapi tak apalah. Ini adalah minit yang kelima lah. Okey. Sebelum tu mohon seorang daripada guru-guru untuk mencadang untuk mengesahkan minit mesyuarat kita yang keempat lalu dan juga seorang lagi menyokong. Di situ dipamerkan oleh Cikgu Azhar minit mesyuarat kita yang lalu. Nanti kan lepas ni baru kita pergi kepada perkara-perkara berbangkit. Mohon Cikgu, cepat mungkin. Saya, Rohaiza, mencadangkan minit mesyuarat ini diterima. Disahkan. Okey. Terima kasih. Apa ni menyokong? Saya, Cikgu Zaitun menyokong minit mesyuarat ini disahkan. Okey, terima kasih Cikgu Rohaiza dan Cikgu Zaitun. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara-perkara berbangkit. Saya tak nak mengulas apa yang kita dah bincangkan panjang lebar minggu lepas pada 21 September lalu. Okey. Cikgu Azhar pergi kepada maklum balas. Maklum balas iaitu pada perkara 4.1.3. Dapat tak Cikgu Azhar? Di situ dimaklumkan bahawa Cikgu Atirah iaitu Cikgu Bimbingan Kaunseling kita dan juga Puan Zaliha perlu bertindak untuk mengadakan projek bakul makanan. Jadi di sini saya dah dimaklumkan dan bahawa Cikgu Atirah dan juga Puan Zaliha telah melaksanakan dengan sempurna dengan bantuan PIBG iaitu Puan Rogini. Saya minta kepada Puan Rogini untuk menyediakan bakul makanan tu dengan kita bayar daripada sumbangan yang diterima oleh pihak sekolah melalui PIBG dan juga daripada guru-guru dan juga PIBG juga menyumbang. Jadi hasil dapatan daripada itu telah dijalankan dengan sempurna. Saya cuma nak tanya Puan Zaliha, ada baki lagi ke Puan Zaliha? Bukan baki duit, baki yang belum ambil. Ada lagi baki yang belum ambil dengan Atirah. Ada berapa banyak ya? Tanya Atirah. Minta Atirah beritahu. Atirah hari ni tak ada sebab dia tiga orang tu, dia Cikgu Juya dan juga Cikgu Azilah kena pergi ke Samir untuk uruskan murid-murid sekolah menengah yang vaksin. Bukan budak kita, budak sekolah lain. Tak apalah, nanti kita akan, cuma setahu saya
Ada ramai lagi ke Puan Salihah yang belum? Soal saya Ramai juga. ramai juga. Ha. Itulah passion cikgu, apa ni, parent sekolah kita. Itulah passionnya pun. Kita tak usah pelik lah. Korang kalau letak modul, setahun kapuk-kapuk kat situ lah. Sabur-sabur saya jadi guru besar lah. Kalau tak, kalau guru besar lain memang dah buang dah semua. Saya dengar kawan saya, apa ni, dia dah geram sangat. Dah berkapuk sampai kembang kencut kena hujan, kena apa semua. Dia masukkan dalam kotak, dia buang. Tapi saya ini tak sampai hati sebab cikgu-cikgu pernah buat modul, bukan salah cikgu pun. Mak bapak lah. Lepas tu bila dah minta bantuan bakul makanan, minta kita dah bagi, tak nak ambil pula. Alamak. Macam mana lagi nak buat, suka hati lah. Tak larat dah. Okey lah, yang tu settle. Okey, sekarang kita pergi 4.1.8. Guru besar maklumkan terdapat ibu bapa yang berkongsi untuk yang ini saya harap guru-guru maklum dan tolong ni lah, iaitu bagi sedikit peringatan, kata okey hari ni ada kelas sains pukul berapa. Lepas tu kata nanti dalam pukul 8, pukul 9 kita ada kelas matematik. Kita maklumkan sedikit macam tu je, memberi makluman kepada murid-murid kita. Dia masuk tak masuk, kita tak boleh nak cakap. Ikut dia lah orang kata. Okey, settle yang tu. Yang berikutnya ialah 4.1.10. Saya memaklumkan bahawa ketua panitia akan mengadakan mesyuarat kewangan pada 22, iaitu besoknya tu akan mengadakan mesyuarat kewangan. Alhamdulillah mesyuarat kewangan kita telah selesai dan semua ketua-ketua panitia dah maklum dan dah mula bercadang untuk membuat perbelanjaan. Okey, di sini nanti saya akan sentuh sedikit dalam saya punya perkara-perkara baharu. Kemudian 4.2.2 PDPR. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua guru-guru dapat melaksanakan PDPR dengan sebaik mungkin. Kemudian murid cicir setakat ni hanya 4 orang. Murid yang cicir PDPR hanya 4 orang, jumlah yang cicir tidak logik. Sebab dia dikira cicir kalau dia langsung tidak masuk mana-mana satu pun PDPR, dia langsung tidak menyertai, itu dikira cicir. Kalau kata dia cuma tak berminat matematik, dia masuk sains, dia masuk pelajaran lain, itu dikira dia tidak dikira sebagai cicir. Itu kata kalau sebab itulah kata mungkin kita tak ramai lah, sebab dia kadang dia masuk yang ni, dia tak masuk yang tu. Suka-suka hati dia je, mana dia yang suka nak belajar. Tak duduk dalam kelas kan, kita tak boleh nak balun dia. Saya ucapkan terima kasih lah atas kegigihan cikgu-cikgu. Saya tahu, saya maklum, sebab tu bila hari tu cikgu-cikgu kata janganlah mula 7.30. Saya faham, sebab tu saya ambil satu daripada pelajaran saya hari Rabu, Al-Quran. Saya kongsi dengan saudara Wahaya. Dia ambil Jawi, saya suruh dia ambil yang pukul 8.30. Saya ambil pukul 8, dia ambil 8.30 sampai 9, setengah jam je. Kalau hari Selasa saya punya kelas 8.30, 9.30 ramai. Kadang penuh, 17 orang murid Islam 5A tu semua masuk. Mana 17, yang seorang tu memang tak nak masuk. Jadi kata orang 16 tu kan memang masuklah belaka kata orang kebanyakan. Paling-paling busuk pun lebih pada separuh. Tapi bila hari Rabu yang mula pukul 8, lah hai. Kalau dapat separuh tu pun dah syukur sangat lah. Saya tak boleh mulakan lewat sebab setengah jam je kan. Nanti sekarang dah waktu dah habis, tak sempat mengajar, hanya nak tunggu murid saja. Kata mana rezeki yang ada lah. Kita bukan tak usaha dan kita bukan tak maklumkan dalam kita punya WhatsApp group dan segala-galanya. Okey, itu dikira murid cicir. Kemudian seterusnya Cikgu Azhar minta supaya memberitahu murid supaya masuk Google Meet ataupun Google Classroom. Sekurang-kurangnya kalau dia tak masuk Google Meet, dia boleh masuk Google Classroom juga, dikira tidak cicir. Dia buat dia punya tugasan dia dekat Google Classroom, ataupun dia dah siap dia hantar dekat WhatsApp ke dekat Telegram pun dikira tidak cicir sebab dia menyertai kita punya PDPR. Okey, seterusnya 4.3
Poin 2, Puan Zaleha memaklumkan kepada guru di bahagian denggi supaya buat laporan. Ini Cikgu Ismail. Dah buat laporan Cikgu Ismail? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk yang laporan ni, maklumat yang pertama saya terima daripada Puan Zaleha kena buat daripada bulan 1 hingga bulan sekarang lah, bulan 9. Jadi saya dah buat sampai bulan 4. Saya dapat maklumat yang kedua pula, tak payah buat hanya start bulan 9. Jadi bulan 9 punya saya dah buat. Jadi saya dah buat lah tu. Naik Bulan tahu 9. untuk sini orang lain dah kena dah. Kenapa Puan Zaleha? Kau kenapa? Nombor IC belakang. Bukan IC. Nombor My Sejahtera. Afina dah dia tu. Puan Zaleha Dia cakap buat dengan bawah satu mak dia ke mikrofon. ataupun My Sejahtera dia sendiri. Puan Zaleha kalau cakap dengan orang lain tutup mikrofon. Tembak kau sekarang. Okey, Cikgu Ismail, terima kasih. Maknanya apa ni yang diarahkan kata bulan ni, bulan apa? Bulan 9? Ya, bulan 9 punya saya dah buat lah. Sebab saya dapat maklumat yang terbaru pula hanya buat untuk bulan 9. Okey. Bermula bulan 9. Ada Nyamuk Idris ke? Setakat ni tak ada lah. Saya pergi ronda-ronda tu tak jumpa lah. Dia sebab dia ada beberapa tempat lah. Contoh dia minta tempat pembuangan sampah, kantin tak boleh masuk, tandas, lepas tu tempat semayan. Jadi sekarang ni musim kemarau tak ada lah. Alhamdulillah lah. okey. Kalau tak, pasal-pasal je jadi macam dulu, dah kena saman lah pula ya. Yelah. Okay. Terima kasih Cikgu Ismail. Ya, sama-sama. Seterusnya 4.3.4 S PDPR, murid-murid yang tidak pernah menghadiri kelas online atau kelas offline, guru-guru perlu membuat justifikasi. Ini memang diminta untuk apa ni Puan Zaleha dia lalu HAM ni. Jadi harap Cikgu Nasir dapat membantu apa ni Puan Zaleha untuk buat ni lah justifikasi tu. Dan saya tengok apa ni dah minta kepada guru-guru kelas. Kita kadang sampai tak tahu, kita dah call mak bapak pun tak boleh kan. Saya tahu apa yang masalah cikgu-cikgu cakap dalam tu, saya faham. Tapi nak buat macam mana? Tak faham, saya pun tak tahu nak dah pening kepala nak dimacam-manakan. Okey, berikutnya 4.3.5, Cikgu Atirah perlu mengutip data murid yang memerlukan bantuan. Telah dilaksanakan. Okey, settle kita punya perkara-perkara berbangkit. Okey, perkara-perkara baharu. Perkara-perkara baharu. Baik, perkara-perkara baharu 1. Pengoperasian pembukaan prasekolah. Kalau ikut yang PPM dapat maklumat, saya tak dapat lagi. Dan MGB sama ada MGB yang Telegram bersama dengan PPD ataupun MGB yang sama-sama kami guru-guru besar, WhatsApp dia tidak lagi menyebut, belum lagi menyebut tarikh untuk pembukaan prasekolah. Mereka masih sibuk dengan pembukaan PPKI yang dah pun berjalan selama seminggu. Jadi setakat ni Syikin tak masuk ni ke? Syikin tak masuk. Petang ni kan guru pra ada ni. Ada Google Meet dengan PPD. Tunda esok Puan. Meeting tunda esok. Oh, tunda esok. Okey, dah elok korang ada ni. Saya nak tanyalah kata ada tak maklumat daripada Encik Faizul sebab sekarang dah bukan under Puan Azimah kan, under Encik Faizul Jatim kan? Ya. Okey, ada Esok tak dia buat taklimat untuk kita orang. Okey, ada tak dia dah maklumkan kata korang punya pra nak buka bila tarikh? 18 betul? Ada dia bagi maklumat tu adalah 18 dia suruh dia. Dia kata 18 akan buka ya? Sebab kita ni tak boleh nak cakap sejak PKP ni entah siapa yang pening, siapa yang tak pening pun tak tahu lah. Kadang dia nak buka Rabu, kadang dia nak buka Selasa, suka hati dia je. Jadi saya tak berani nak cakap. Cuma apa ni hari tu waktu saya panggil PPM hari Rabu minggu lepas, saya panggil PPM untuk apa ni berbincang apa yang patut nak dibuat, apa ni pembersihan dan apa semua. Apa ni Lidawati cakap kata Cik Faizul maklumkan kata 18 hari bulan. Jadi apa hal kita bersedialah, kita tinggal ada seminggu untuk kita bersedia dan saya bimbang dia PPD dia akan gatal dia akan jalankan tanggungjawab dia sebagai pemantau.
Itu dia punya bahasa betulnya. Bahasa jahat dia akan gatal punggung untuk nak datang ke sekolah. Semua atas sampai hari Ahad kan hari tu yang disuruh datang juga. Tak apalah dia nak datang kan. Jadi bila dia datang tu nanti laporan nak kena buat. Jadi saya bimbang dia bukan cuma tengok prasekolah, dia akan tengok semua kawasan sekolah. Sebab prasekolah kita sampai ke atas bukit sana. Dia akan tengok kalau daripada depan, daripada blok A sampai ke blok hujung, sampai ke blok C, memang selesai baru prasekolah kita. Jadi memang sepenuhnya lah dia akan tengok kawasan sekolah. Jadi kata orang kita bersedia je lah. Okey. Apa yang kita perlu buat? 1. Gotong royong berperingkat akan dijalankan mulai esok, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat untuk mana-mana yang masih perlukan pembersihan lagi. Jadi dia punya maklumat yang pertama ialah gotong royong berperingkat akan dibuat mengikut blok masing-masing sebagaimana yang kita pernah buat dahulu waktu PKP yang sebelum ni. Pembersihan untuk setiap blok seperti dahulu. Baik. Yang nak ditugaskan ialah guru setiap blok masing-masing. Siapa yang berada di blok tersebut, dialah yang nak kena bersihkan blok masing-masing. Okey. Blok A akan bermula esok, Selasa. Blok B akan bermula Khamis. Kenapa? Sebab blok B ada masalah air. Jadi kami sedang berusaha untuk menjalankannya, berusaha dengan pihak PPD. Pihak PPD akan sedaya upaya untuk secepat mungkin. Dah panggil dah kontraktor Jumaat lepas. Dia dah tengok apa yang sepatutnya nak dibuat dan apa sepatutnya nak di-repair. Dan kami tadi dah hantar surat daripada pihak sekolah dan pihak kontraktor juga akan menghantar dan memaklumkan kepada PPD apa yang perlu nak di-repair kita punya pam air dekat blok B sana. Jadi blok B dia punya tugasan dekat blok B hari Khamis. Apa yang dekat blok B tu hari Khamis ya. Blok C hari Rabu. Saya ulang balik, blok A esok Selasa, blok C Rabu dan blok B Khamis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dah seksa kita punya cleaner. Tu bahasa kasarnya. Sebab geram. Dia cudik bersihkan yang bawah. Cudik bersihkan yang bawah tapi yang atas langsung tak. Bila hari Jumaat lepas yang tahunya tu kata Tuhan tunjuk. Kata kau buat nyaya dekat aku yang tak larat nak naik ni. Hari Jumaat kita punya kontraktor diarahkan oleh pihak PPD untuk turun ke sekolah. Saya larat tak larat saya datang. Alhamdulillah terima kasih Cikgu Azhar. Dia hampir aja nak dengan kain pelekat dia balik pada sembahyang Jumaat tu nak pergi sekolah. Mujur dia sempat tukar seluar. Sampai kat sana tengok apa yang berlaku dan perlu panjat ke tingkat 4 untuk tengok dalam tandas untuk nak tahu kenapa air tak turun ke blok B tu. Adalah masalah di situ. Jadi sambil lawatan, sambil belajar ni naik ke atas ke tingkat 4 tu, Allah, kalau siapa dekat blok B tu sekarang saya tak tahu, jangan nangis lah. Terus terang saya kata jangan nangis. Sebab kita punya cleaner tidak pun menyapu ataupun membersihkan kawasan atas blok B tu. Blok lain pun dia tak buat. Dia cuni-cuni nyapu kat bawah je. Lepas tu dia boleh rehat dan dah habislah kerja dia petang. Itulah dia menyebabkan apa. Kalau tu Cikgu Azhar ada bagi gambar. Musang banyak kawasan kita. Jadi dia tinggalkan dia punya sisa-sisa buah-buahan, dia punya biji buah-buahan tu dan berak dia merata dekat lantai luar koridor tu. Tu saya dah bagi tadi saya panggil semua cleaner tu, saya kata hari ni saya seksa cleaner. Lantak ke dia dah puas berapa? Tu tengok. What is that? Kan? Punyalah kuturnya. Ini lantai koridor. Yang dalam bilik tu juga Azhar. Ni. Alamak. Tak apa-apalah benda tu. Tu. Apa dia tu? Macam Cikgu Azhar cakap macam buah. Apa benda tu? Apa yang dekat tepi pantai Pokok. Buah hara ke buah ketapang tak pasti. Buah ketapang. Macam buah ketapang punya ni. Tapi tak tahulah apa yang dimakannya. Tu kata sedihnya lah. Tak tahu nak cakap lah kita. Tu sebab tu kata
bukan saya je nak bising, tapi dan bukan cleaner kita je yang rajin sangat. Tuan Sajoli sendiri mengamuk apabila hari tu, waktu hari Ahad yang dah 2 minggu yang lalu, bila dia kata dia dengan bangganya tunjuk kata dia rajin, dia ada barang semua keperluan untuk nak membersihkan kawasan. Dia kata tu tugasan dia. Kan Allah bagi. Baik bila dia sampai dekat satu sekolah yang ada PPKI rasanya yang dia nak kena tengok. Lepas tu dia punya mengamuk, dia tunjuk dekat kami. Kata, kenapa masa cuti sekolah tapi tandas foto? Ini bermakna pekerja kebersihan tidak membersihkan kawasan. Dia cuma bersihkan kawasan bawah. Yang ini saya guna duit sekolah untuk baik pulih kita punya dewan dan juga catlah balik sebab Lafash tidak lagi mengeluarkan perbelanjaan untuk nak baik pulih kita punya dewan. Terpaksalah urus sendiri. Tapi alhamdulillah lah dah selesai tu dengan pokok yang dah lebih tinggi pada kita. Dekat gutter tu semua dah settle ni. Dia punya tu pokok-pokok yang dah tumbuh atas tu dah diturunkan dengan adalah beberapa perkara yang saya cuba selesaikan sebelum saya berpencen. Dah lawa dah, kalau tak dulu tengok pun sakit mata, sakit hati. Sampai orang luar boleh tegur dan bising kenapa Guru Besar Sinar Budi ni tak ada buat apa-apa kan. Faizah, duduk saja. Okey. Baik. Tadi apa yang saya kata saya datuk jangan kata saya seksa pekerja. Kata Guru Besar mengarahkan pekerja untuk membersih dan membasuh setiap blok. Hari ni 2 blok. Saya suruh dia orang 4 orang, hari ni ada 4 orang je. Pak Cik tu dan 3 orang cleaner yang perempuan tu. Seorang tak datang, jadi dia ada 4 orang. Saya kata berkumpul semua sebelah pagi bersihkan ataupun basuh. Memang saya kata suruh basuh blok A. Saya kata hari ni korang main air. Basuh blok A tu daripada lantai kelas, tingkap, kemudian koridor. Memang tadi saya balik pun air tengah mencicir ke bawah. Jadi sebelah petang pula saya suruh diorang basuh blok C. Hari ni dua blok tu diorang kena cuci dengan sebab kawasan tu ada air. Kemudian nanti bila blok B dah ada air, saya akan suruh diorang basuh pula blok B. Memang saya suruh basuh. Assalamualaikum. Cikgu celah sikit pasal basuh blok ni. Sajalah saya nak ingatkan. Pekerja kan setiap tahun dah berlaku banyak kali. Dia orang kalau dia orang sembuh dalam kelas kan. Dia main sembuh semua tau. Meja guru kan selalu rosak kaki dia kan. Sebab meja guru tu kaki dia cuma tu je kan habuk kayu yang dimampatkan tu kan. Jadi dia kembang dan dia habis rosak. Yang sebelum ni pun jadi macam tu. Ya. Lepas dia cuci tu kan kita akan sapu semula bagi kering. Dia sapu cikgu tapi dia sembuh pun benda tu dah kembang. Air kan kena semua kaki kayu tu. Macam yang baru ni yang sebelum ni lah kan. Meja saya, kelas satu bijak, kelas Hidayah kan. Memang dia rosak. jadi Bila tarik tu habis beramu-ramu dia punya habuk tu kan. Rosaklah meja tu, sayanglah atas cantik. Tapi kaki semua rosak. Kan. Jadi kena pesan kat pekerja kalau dia tembuk air tu, dia meja guru tu kalau boleh macam mana nak angkat ke apa ke kan. Kena tutup kan. Keadaan habis rosak je. Sebab dia akan kembang tu. Betul, faham. Satu tu pada saya tak apalah. Kalau dia rosak nanti carilah peruntukan bil lain. Cari yang kaki bawah dia bukan yang jenis apa tu. Saya tahu tu memang jenis itulah meja guru pun. Tapi nak kata dia apa? Ya Suryati? Ya Suryati nak cakap apa? Maaf cikgu. Ya. Ya, kawasan kantin kita satu lagi memang teruk sangat kan. Kawasan kantin kita akan minta, saya dah suruh Zaleha bagi tahu Puan Ida. Dah bersih dah Puan. Dah bersih? Lantai semua hari ada 2 minggu lepas atau Abang Mi suami Kak Leha, Puan Zaleha dah tembak dah air angin. Dah bersih. Tembak angin je lah dulu tapi nak kena basuh tu. Meja tak kena basuh lah, nanti itu kita minta cleaner lah basuh. Meja dengan lantai bawah tu nak kena ni. Lantai bawah dah cantik dah Puan, dah berkilat. Tapi Puan Zaleha dah maklumkan kepada Puan Ida belum untuk dibersihkan?
Saya dah bagi tahu ke Puan Ida dan dia kata dia akan datang sebelum 18 hari bulan, dia nak susung balik meja macam kita guna. Sebab saya tak bagi tindan-tindan gitu, nampak Memang tak tak elok. boleh tindan. Memang pihak PPD maklumkan kata walaupun tak ada budak makan kat kantin, meja jangan ditindan terbalik macam tu, kursi pun kena susun elok-elok macam biasa dan bersihkan lantai dan meja tu lah. Okey, kata apa? Dan hari ni dah diselesaikan basuh untuk blok A dengan blok C. Kemudian saya pesan dengan Pak Cik tu Pak Cik baru yang gantikan Wak Maidin tu. Saya pesan dengan dia kata, esok Selasa sanitize dulu blok C. Esok Selasa sanitize blok C. Kemudian ni kantin. Tu sampai Zaleha tu dia. Sebab hari Ahad tu PPD datang. Jadi kata orang kalau dan kita punya kantin tengah-tengah. Dia lalu ke bawah pun nampak, dia lalu ke atas pun nampak. Jadi kata orang buatlah kat mana yang boleh buat. Cikgu, Ya. saya rasakan tak perlulah nak tunggu sampai 18 hari bulan sebab dah banyak kali dah benda ni berlaku, dia janji sudahnya macam tu juga. Saya rasakan kita cepatkan tarikh, boleh cikgu boleh pantau. Kalau tak nanti macam tu lah, macam selalu-selalu tu. Tu kata nak kena, nantilah saya PM dia pula. Nak bagi tahu kata suruh datang. Dia mungkin nak datang hari Sabtu Ahad ni lah tu. Hari Sabtu Ahad yang 16-17 lah tu rasanya tu. Sebab kan dia kata kalau dia buat awal kan kotor balik. Padahal benda tu nak kena tengok juga. Tu bisnes engkau orang kata kan. Kadang serba salah nak cakap. Okey, kemudian saya suruh sanitize satu hari satu blok. Saya minta Pak Cik tu tolong sanitizekan. Pagi sanitize, petang cleaner akan lap. Sebab kita tak boleh biarkan dia sampai esok lusa, nanti dia punya dia punya ubat dia tu nanti kan kalau saya rasa tak elok lah untuk murid dan sebagainya. Baik, untuk setakat ni Puan Zaleha, ubat sanitizer tu ada lagi ya yang untuk sanitize bangunan, untuk sanitize. Untuk sanitize bangunan tu masih ada lagi dalam bilik saya. Lepas tu yang kata pink tu yang lebih lembut tu untuk cuci tangan ke untuk sanitize apa ni? Yang lembut tu, yang cuci tangan pun ada, yang kita beri yang warna pink tu beri ke pra baru ni. Yang lain tu kita ambil yang Rogini bagi untuk untuk tahap 1, tahap 2. Maknanya kalau yang yang kita punya mesin yang berasap tu rosak, maknanya sekarang kita nak suruh Pak Cik tu guna ni lah, basuh balik bersih-bersih, masukkan yang ubat sanitize yang lembut sikit tu untuk tolong peras sanitize kelas. Apa dia ni, yang peras sekarang dia ambil, yang kita ingat dah yang kita beli dulu mula selepas dapat tu kita beli, yang saya beli letak dalam bilik SPBT tu, dah dibuat naik ke atas dan pra dah ambil. Sebab yang itu memang cantik, pra dia lap apa pun meja ke apa semua tu dia tangga cantik. Yelah, Bersih, tapi dia orang dah ambil. apa semua dengan nak tingkap nak kena sanitize tu. Dia sebab yang pump yang tu kan dah rosak. Jadi tak boleh nak biarkan juga. Sekurang-kurangnya nak kena sanitize kalau kata sekali. Saya suruh dia orang selang sehari tu. Kalau yang tu habiskan yang luar tu ada dah bilik saya kan untuk apa dia ni yang Cikgu Azhar dah letakkan, dia tulis untuk lapisan luar. Ada yang tom besar tu. Warna itu putih. Keras tak? Yang itu keras tak untuk kalau tak. kena murid? Itu yang ni dia kurang. Itu yang siapa bagi tu? Allah. Yang Kabir ke siapa dia yang bagi dia? Yang keras tu yang kita dapat daripada PPD dah habis. Dia botong kecil. Oh, okey. Baik, kemudian guru-guru kelas. Baik, cara untuk nak gotong royong berperingkat ni, guru kelas bersihkan ataupun semak kelas masing-masing. Kemudian guru yang tak ada kelas uruskan bilik guru. Guru yang ada bilik khas masing-masing, uruskan bilik khas masing-masing. Jadi kita bagi masa dalam tempoh minggu ni untuk blok A hari Selasa, untuk blok B hari Khamis dan untuk blok C hari Rabu. Masing-masing bergeraklah
Sebab kita hanya boleh datang seramai 80% sahaja. Sebab tu kita tak boleh datang semua sekali. Jadi hari Jumaat siapa yang berkeperluan untuk masih lagi tak puas hati nak bersihkan tu, silalah datang lagi untuk hari Jumaat. Okey, minta maaf nak maklumkan apa ni daripada KPPD kita, Tuan Sajuli dia maklumkan kata langsir semua kena turunkan. Tak maaf lah kadang kata murid kita jadi panas dan sebagainya tu. Tak tahu nak cakap lah sebab itu arahan saya pun jadi sebersalah. Nanti kalau datang kenapa tak turunkan langsir? Yang sampai ke tahap KPPD bagi gambar kat kami tu bukan langsir bawah pun, langsir Nuna dekat angin-angin. Tahu angin-angin cikgu-cikgu? Atas tu angin-angin. Yang dekat angin-angin tu kadang kita kan letak apa ni dalam 2 kaki punya langsir. Yang itu pun jadi punca. Macamlah benda tu kena kat kita atau murid. Itu pun dia kata kenapa tak diturunkan langsir? Kami pun krik tak tahu nak cakap lah. Bila dah arahan daripada atas, saya sebagai guru besar mendapat arahan daripada situ, saya sampaikan pada cikgu-cikgu. Jadi kalau ikutkan dia macam itulah, semua langsir kelas, langsir bilik guru, semua nak kena tanggalkan. Jadi siapa yang punya tu buat balik simpan lah. Nanti sekarang bila-bila dah okey, dah boleh pasang langsir, pasanglah semula. Okey. Ya Raiza. Puan, langsir bilik mesyuarat. Langsir bilik mesyuarat. Itu kalau buka nak simpan kat mana ya? Masuk kotak lepas tu. Sebab itu kira bilik khas. Tapi cuma takut nak jadi asbab kena marah lah pula. Itulah kata kalau jadi kan. bagi arahan macam tu. Bagus simpan lah dulu. Kita lipat-lipat elok, simpan. Ada box. Kena beli, kena carilah kalau kena buka. Kena tegur tak pasal pula. Ya memang sebab dia cari pasal aja dia. Tak tahulah nak mengalahkan orang period dah tua-tua ni, entahlah. Kita pun dah tak period kan. Okey, lepas tu apa ni. Jadi saya dah maklumkan tadi guru kelas uruskan kelas masing-masing. Guru beredar ataupun guru yang tak ada kelas uruskan bilik guru dan guru yang ada bilik-bilik khas uruskan bilik khas masing-masing. Okey, Cikgu Siva, where are you? Ada cikgu. Dah lama tak kacau Cikgu Siva kita ni. Kalau tak kejap-kejap Cikgu Siva pening kepala dia dengan guru besar ni. Okey, Cikgu Siva ni dia ketua untuk buat laluan. Hari tu dah dimaklumkan oleh Encik Badrul Hisham kita iaitu kita punya bapa angkat yang juga berangkat kita punya PPD yang datang melawat lah. Jadi dia dah maklumkan kata laluan tu dah usam kan, dah lama tak ni balik, dah dipijak-pijak di murid, kita pun pijak semua tu. Jadi saya dah minta Cikgu Siva untuk belikan spray yang baru dan juga tapak tu kongsi-kongsi lah buat tu bil bagi dekat pejabat. Kita ada panja untuk kita gunakan untuk perkara tersebut. Jadi Cikgu Siva minta bantuan daripada Cikgu Rahman, Cikgu Nasir dan Cikgu Azizi untuk membantu buat laluan tu. Jadi buat laluan tu pandai korang sampai selesai. Jadi buat laluan tu bukan sekadar hari Selasa je. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, mana nak sembahyang Jumaat pula kan. Jadi ikut korang sampai selesai supaya dapat ni lah sebelum buka sekolah laluan tu semua dah selesai. Boleh Cikgu Siva? Ya cikgu, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Siva. Ajaklah kawan-kawan yang lain tu. Okey. Baik, seterusnya. Tu yang satu, dah dua. Okey, yang ketiga. Ini dah berkait dengan yang lain. Maknanya yang tadi tu, sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya tak guru kelas ke apa ke tentang kita punya gotong royong berperingkat ni? Okey, Sabarini. Ya, Cikgu Sabarini nak tanya apa? Assalamualaikum Cikgu. Salam. Ya, saya nak tanya kerja-kerja elektrik dekat bilik guru blok C tu dah selesai ke Cikgu? Belum sayang. Itu kisahnya tu yang kata 4.30 nanti ni nak kena ada ni. Saya nak maklumkan cikgu-cikgu lah, sekolah kita saya kena rompak aja. Saya dah tak tahan nak tutup mulut dah orang kata. Mulut saya dah tak boleh ditutup, dah terbuka juga. Kalau ikut saya nak diam-diam je dulu, belum. Sebab kesnya dah tiba-tiba pula cakap kabel kena rompak. Alahai, saya pun saya pernah lah, saya tak tahu. Saya tak tahu nak cakap, dah sampai ke tahap saya tak tahu nak cakap sebab
siapa yang berani kerat kabel kalau bukan orang yang pandai elektrik? Nanti dia akan tak tahulah ke boleh terbakar ke tak ke, boleh kena renjatan ke. Sebab kalau tanya suami saya memang mungkin boleh kena renjatan sebab orang tua tu fahamlah juga pasal elektrik ni. Dia kata kalau orang yang tak faham sangat elektrik dia tak akan berani potong kabel. Walaupun dia nak tutup dulu dia punya DB box tu dan sebagainya, benda tu bukan benda yang semudah ABC atau semudah perompak-perompak tai kucing yang curi barang dekat pera. Perompak-perompak yang curi barang dekat pera tu dia tak cukup makan. Makanan budak anak-anak kita yang duduk dalam box, apa tu dia ambil semua dengan susu lah, dengan cereal lah, semua dia angkut. Itu perompak-perompak yang memang kelaparan, anak bini tak cukup makan, malah cari kerja dia merompak kita punya pera. Ambil orang tu punya rice cooker, ambil orang tu punya kettle, ambil orang tu punya tong gas. Tu perompak-perompak tai kucing yang memang kita kita pun faham lah dia tak cukup makan. Kadang kesian pula sampai saya cakap dengan PPM, saya kata kalau yang dia curi tu cereal, makanan-makanan kita halal lah. Kesian pula dia nak makan tak ada kan. Kucing pun kita bagi makan. Kalau anjing lapar pun kita boleh bagi makan. Apatah lagi orang lapar. Kesian pula kalau anak dia tak makan kan. Tapi yang curi kabel ni saya tak faham. Kabel ni jangan main-main tau. Tak tahulah. Tapi memang itulah ceritanya menyebabkan masih tertunda lagi kita punya projek untuk Blok C, keseluruhan Blok C tak ada elektrik ya. Sebab tu kata saya maklumkan cuma ada air untuk pembersihan tapi tak ada elektrik. Saya tak tahu kalau korang nak guna jet nak tembak, tapi dah dibasuh, blok dah dibasuh, korang tinggal buat tengok apa yang patut lah. Bersih-bersihkan buku-buku dan sebagainya tu tengok balik. Okey, itu tentang kita punya tu. Okey, ada apa-apa lagi? Guru nanti kami bersihkanlah, tak payahlah tak boleh tunggu habis kerja lah cikgu ya. Kita nak selesaikan secepat mungkin sebab benda ni dah jadi kes PPD. Dah jadi kes PPD menyebabkan kejap je Jaya. Dia jadi kes PPD yang menyebabkan saya dengan Cikgu Azhar dengan Cikgu Zaliha kena bombat. Kena marah dengan PPD sebab kita lambat buat laporan. Tak apalah. Okey Jija. Sabar ini tengok kita akan usahakan secepat mungkin. Saya dah maklumkan dengan pihak berkenaan supaya selesaikan sebelum sekolah buka. Okey Aziza. Okey, Assalamualaikum cikgu. Cikgu, kami guru kelas kena susun siap-siaplah meja dengan kerusi untuk bahagikan 2 tu ya? Tak, okey. Hari tu saya ada bincang dengan Cikgu Azhar. Sebab kalau kita dah masuk fasa 4 kita akan masuk untuk kelas tahun 1 dan tahun 2 secara penggiliran, okey? Secara penggiliran. Jadi saya ni mula akal pendek saya ni, saya cakap nak bagi separuh kelas dan sebagainya lah. Lepas tu Cikgu Azhar bagi cadangan dia, akal orang lelaki ni panjang. 9 akal dia kan. Okey. Dia kata kita buat satu kelas. Contohnya kita ada kelas A dengan kelas B. Okey, minggu ni kelas A saja berjalan. Jadi penuh satu kelas. Lepas tu minggu depan pula kelas B pula berjalan penuh satu kelas. Jadi tak adalah separuh. Engkau juga yang nak ajar dia BM. Dekat yang PDPan kau juga yang nak ajar dia BM. Mana satu kau nak tengok kan pening kepala pula. Boleh sebenarnya. Maksudnya sambil kita mengajar dalam kelas, sambil kita kena buka Google Meet untuk yang dekat rumah pula. Tapi memang kena otak yang sangat cerdas dan pergerakan yang sangat lincah lah. Kalau orang macam saya ni, saya rasa saya tak tahu kat manalah keadaan saya ni. Orang masih kuat lagi boleh tapi saya rasa agak menyusahkan. Hari tu dah bincang dengan Cikgu Azhar, dia kata kita selesaikan. Memang penggiliran tapi satu kelas. Maksudnya kelas A jalan dulu minggu tu, lepas tu next week pula kelas B. Itu setakat Cikgu Azhar cakap lah. Tapi adakah benda tu dibenarkan, maksudnya kelas tu nak bagi muat atau tak muat ataupun nak diseparuhkan juga tu belumlah ada pendetilan yang ni. Setakat ni dia cuma cakap penggiliran sahaja. Razi Jidin pun kata penggiliran sahaja, dia tak cakap macam mana cara kita ikut kita macam mana nak diseparuhkan kelas A tu separuh minggu ni, kata 30, 15 minggu ni, 15 minggu depan. Memang jadi agak rumit sedikit di mana
benda boleh selesai. Tapi itulah kata, engkau juga nak ajar BM pada waktu pukul 9 pukul 10 untuk PDPC dan juga engkau juga nak kena ajar PDPR itu juga bersekali pada waktu yang sama dan tapi murid yang di rumah. Itu dia punya ceritanya. Dia kata setakat ni kami, Cikgu Azhar cakap macam tu lah, dia kata satu kelas. Jadi kelas A dengan kelas B cikgu lain-lain kan. Cikgu BM kelas A siapa, cikgu BM kelas B siapa. Jadi dia ajar seminggu tu dia yang kelas B PDPR, bukan langsung tak belajar. PDPR di rumah. Nanti minggu depan pula kelas B yang masuk untuk PDPC, kelas A pula PDPR. Setakat inilah kami punya cadangan. Tengok kalau macam mana pihak atasan nanti nak ni. Sebab sampai ni saya pun heran juga ni dah hari Isnin tapi belum ada taklimat untuk pengoperasian prasekolah. Untuk kami pentadbir belum lagi. Dia cuma nak bagi dekat guru pra saja dulu. Okey, ada apa-apa lagi tak? Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okay. Puan. Ya, saya. Minta maaf Puan. Okay. Untuk kalau nak basuh kelas, saya rasa saya takut kita bandar kawasan kita terlibat dengan air tau. 13 hari bulan. Pak Cik tu Takut. tadi cakap, dia kata 13 sampai 15. 15 lebih kurang. 13 sampai 15 kata kawasan kita tak ada air nanti tu. Tu saya suruh dia orang cuci hari ni. Oh ya. Jadi sekurang-kurangnya hari ni 2 blok tu dah bersih lah juga. Tadi saya cuba cakap kalau boleh disalur dengan salur getah untuk nak bersihkan blok B yang itu sangatlah saya tak boleh nak tengok. Boleh Puan tapi jauh sikit lah. Jauh Takut sangat pressure. Dan takut nanti Pressure tak kuat. Pressure daripada situ tak kuat sampai ke atas nanti kalau dah lagi kecil pada air tencing kan. tak ada faedah je. Tak apa Puan. Kita tengok mudah-mudahan dapat diselesaikan sebelum ketiadaan air lah orang kata. Okey. Itulah setakat ni tentunya. Okey, ada apa-apa lagi tentang pembersihan cikgu-cikgu? Saya nak masuk perkara yang ketiga ni, ada perkara yang lain sikit ni. Okey. Masuk perkara yang ketiga ialah tentang pembelian barang. Ini adalah makluman daripada Puan Azizah sisi kita juga selaku W ataupun kerana yang menguruskan keuangan sekolah kita. Jadi dia kata Puan tolong maklumkan pada guru-guru nak beli barang ketua panitia terutamanya dan juga arahan permohonan daripada guru-guru bawah ketua panitia nak beli barang ataupun nak buat modul dan sebagainya lah yang nak guna PCG sekolah yang dah dimaklumkan hari tu memang kena guna, kena bagi habis. Okey, pembelian barang diminta sebelum 15 hari bulan 11. Sebelum 15 hari bulan 11 2021. Maknanya sebelum pertengahan bulan 11. Kenapa? Supaya untuk mengelakkan daripada cek tertunda bayar. Ini adalah kerana saya akan berakhir saya punya valid saya untuk tanda tangan cek pada 1 hari bulan 12. Maka saya dah turun tangan di situ dan saya akan beredar daripada situ. Jadi bila guru besar baru masuk tak tahu lagi sama ada cepat atau lambat, itu rezekilah masing-masing punya sekolah. Kemudian kalaupun dah ada guru besar baru, pertukaran tanda tangan daripada guru besar sekarang kepada guru besar baru adalah memakan masa yang agak lama. Dan juga memandangkan sekarang bank sangat cerewet. Nak appointment, nak beratur. Appointment kalau kita minta sekarang pun tak bila dicampaknya kita. Memang dulu masa yang tak payah appointment pun agak lambat jugalah bila nak menguruskan pertukaran satu-satu penanda tangan cek. Penanda tangan cek sekurang-kurangnya 2 orang untuk cek yang kurang daripada 10,000. Kalau cek dah melebihi 10,000 dia mesti nak kena ada 3 orang penanda tangan. Jadi guru besar wajib dan penolong-penolong kanan biasanya akan semua dimasukkan. Sebab kalau kata 3 orang tu, Cikgu Azhar, Puan Zaliha dan juga Cikgu Zayat, kalau seorang tak ada, contohnya kalau sepatutnya guru besar dengan Cikgu Azhar lah selalunya sebab penolong kanan 1. Kalau kata Cikgu Azhar tak ada, dia boleh pergi kepada Cikgu Zaliha. Tapi kalau lebih 10,000 kena 3 orang. Jadi kalau salah seorang tak ada, adalah 3 tu masih mencukupi untuk kita
menandatangan satu-satu cek tersebut. Okey, Zian nak tanya apa? Zian? Zian nak tanya tak? Izian, kau suka-suka angkat tangan ke? Nanti nak cakap-cakap lah, sekarang belum ya. Okey, itulah kata. Jadi maknanya sekarang semua guru-guru terutama ketua panitia yang nak membeli barang. Ismail kan yang uruskan apa ni, sejarah. Kau dah beli bendera belum? Saya dah bagi kepada Kak Zah tu quotation tu, dia kata live pun dah kata dia nak yang untuk blok C tu dia kena yang blok C tu nanti Saya belum terima kamu punya nota minta. Puan, barang dah sampai. Apa? Bendera dah sampai. Oh, bendera dah sampai? Bendera yang 2 set tu dah sampai. Yang blok C saja dia kena pasang nanti. Suruh dipasang semua, jangan kita pasang bahaya. Memang dia pasang dia kata. Biar dipasang, kalau nak tertonggeng apa pun dia. Jangan kita yang pasang, kita tertonggeng tak ada insurans. Aku tak nak tanggung. Jangankan anak bini kau kerja aku. Yang saya itu hari saya dah bagi dah yang nota minta dekat Kak Zah itu hari. Sekali dengan quotation sesuai hantar dekat situ. Ingat saya ada tanda tangan. Agaknya saya ni pun bengong juga kadang. Apa nanti puan cek balik lah sebab saya dah nota minta tu saya dah bagi kat Kak Zah. Kalau barang dah sampai maknanya dah selesai. Mungkin lah kot. Okeylah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tu kata yang lain tu kalau nak tu sebelum 15 hari bulan ya. Jadi maknanya saya bolehlah selesaikan tugasan saya secepat mungkin untuk nak tanda tangan cek dan nak diserahkan kepada pembekal yang menghantar barang-barang kita. Itu satu perkara. Okey, perkara berikutnya iaitu perkara keempat. Pembekal yang cikgu-cikgu nak berurusan. Hari tu dah jadi kes dah tu yang saya kata tak boleh masuk, minta maaf. Minta maaf lah saya tak pernah akan masuk. Kenapa? Ada pula pembekal yang langsung tak cocok. Satu pun belum, minta maaf. Saya tak benarkan dia masuk kawasan sekolah. Kak Noreha kita biar dia mulut bising. Bukan saya nak menyokong siapa-siapa, tapi kalau kita tak ada guard yang mulut bising macam tu, memang orang sembarang saja. Jadi cikgu-cikgu kalau nak berurusan dengan mana-mana pembekal, satu tanya dia dah vaksin ke belum? Dah fully full vaccinated kan? Saya salah sebut pula, malu sini banyak cikgu bahasa Inggeris. Betul Cikgu Azhar? Full vaccinated? Betul lah tu Puan, betul lah tu. Fully vaccinated. Iyalah, lantaklah dia. Jadi maknanya dia dah ada first dose dan second dose dia dah selesai. Dan juga kalau boleh dia perlu ada 3 quotation untuk untuk perkara-perkara yang macam yang mahal ni, selalunya dia nakkan 3 quotation tu supaya itu memang arahan untuk kita nak beli satu-satu barang. Biasanya pembekal kita ada. Kalau live tu dia memang ada. Hari tu kebetulan live masuk dan sebelum pada tu satu Chinese, saya suruh minta Cikgu Zayat itu yang turun hantarkan cek pada dia. So saya kata lain kali memang tak boleh berurusan dengan dia. Sebab dia satu dos pun dia belum cucuk. Jadi maknanya macam kita ni menyokong pula dia tu tak bervaksin, dia tak boleh masuk kawasan sekolah tau kalau tak ada vaksin. Cikgu-cikgu pun kalau belum belum penuh vaksin 2 tu tak boleh masuk kawasan sekolah. Tak tahulah kau nak duduk mana. Tapi alhamdulillah kata Cikgu Azhar kita semua dah settle, syukurlah. Jadi tu ya, pembekal cikgu-cikgu kalau tu tanya kata, "You dah vaksin belum? Dah penuh 2 vaksin ke belum? You ada 3 quotation ke tak?" Kalau dia kata okey, jalan. Kalau tak ada, cari pembekal lain. Sebab berkemungkinan saya tidak akan membenarkan dia masuk untuk ambil cek kalau dia datang. Dan sebab bila kita macam mana tahu? Cikgu-cikgu tahu kan? Cikgu-cikgu lebih pandai daripada saya. Bila kita scan MySejahtera kat situ, dia bagi tahu kata kita ni dah sepenuhnya divaksin ataupun kita tidak divaksin. Jadi bila tu yang Puan Noreha kita tu memekik-mekik, dia kata, "Puan ni ada pembekal dia datang ambil cek tapi dia belum vaksin satu pun belum." Kata, tak boleh masuk. Duduklah kau kat luar. Tunggulah kau kat luar. Adalah siapa-siapa sampaikan cek tu dan itulah yang pertama dan terakhirlah kau berkhidmat untuk buat tu. Kalau kau rasa nak perniagaan kau terus, kenalah vaksin. Mana-mana pun tak boleh terima kan. Okey, salah tatat.
banyak bebel daripada cerita isi kandungnya pun. Rasa tak banyak nak isi ni. Okey. Rasa tu aja. Satu, gotong royong saya ulang balik. Pengoperasian prasekolah berkemungkinan pada 18 hari bulan 10 akan bermula pengoperasian prasekolah kita. Okey, gotong royong berperingkat. Blok A Selasa, Blok B Khamis, Blok C Rabu. Saya dah minta pekerja, yang kedua saya dah minta pekerja untuk mencuci blok dan juga mensanitize setiap blok. Guru-guru hanya perlu untuk pembersihan yang lain dan juga turunkan semua langsir-langsir yang tidak dibenarkan, bukan tidak diperlukan, tidak dibenarkan untuk dipasang. Guru kelas menguruskan kelas masing-masing, guru beredar menguruskan bilik guru, guru bilik khas sila selesaikan bilik khas masing-masing. Laluan diketuai oleh Cikgu Siva, dibantu oleh Cikgu Rahman, Cikgu Nasir dan Cikgu Azizi. Berikutnya yang ketiga ialah pembelian barang perlu sebelum 15 hari bulan 11 untuk mengelakkan cek tertunda bayar supaya tanda tangan saya untuk cek tersebut masih valid. Baik, kemudian last kali yang keempat, pembekal yang kita nak membeli berurusan dengan pembekal ialah yang telah penuh di vaksin 2 vaksin dan juga telah ada 3 quotation untuk barangan yang kita perlukan. Okey. Baik, seterusnya saya tanyakan dulu kepada PK, ada apa-apa nak dimaklumkan? Cikgu Azhar. Assalamualaikum Puan. Saya rasa saya tak ada apa yang nak dimaklumkan sangat kecuali untuk semua guru tahun 6 saya rasa semua dah maklum. Untuk pengisian markah PBD jadi cikgu bolehlah buat perlahan-lahan sehingga minggu ini untuk melengkapkan yang tahun 6 dahulu. Okey, yang tahun 6 dahulu cikgu boleh lengkapkan setakat mana yang sampailah. Okey, contoh kalau yang dah habis silibus alhamdulillah, yang belum habis tu setakat mana. Dan juga kita berharap takut ada sebarang perubahan lain. Ada perubahan lain ataupun pemakluman yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jadual penggiliran tu pun itu hanya cadangan sahaja dulu. Kita tak tahu sebab kemungkinan akan berubah. Jadi macam-macam boleh berubah. SOP pun dia boleh ubah. Apatah lagi dia punya cara kita ni kerja ni, dia boleh ubah anytime. Okay. Dan yang ketiga, tahniah pada semua cikgu sebab cikgu kita semua telah divaksin. Jadi semua boleh datang ke sekolah sesuka hati dan bila-bila masa. Tapi tolong maklumkan kepada guru besar sebab kita takut nanti kan terlampau penuh pula kan kat sekolah tu, nak ingat ada kenduri. Sebab tu saya kata untuk tempoh 3 hari minggu ni kena datang berperingkat. Maknanya siapa yang belum berkenaan jangan datang dululah. Korang datang masa korang punya blok masing-masing nanti. Tu kata jadi sekurang-kurangnya kita dalam 30 lebih orang saja boleh masuk untuk kita punya jumlah 80% tu sebab nanti itu baru guru. Nanti kan yang dekat pejabat lagi kerani, PPM apa semua tu yang memang saya arahkan mereka datang penuh sepanjang minggu tu dan waktu bekerja dah sampai pukul 5 petang. Jadi nanti kita melebihi daripada 80% yang dibenarkan. Sebab tu kata masing-masing sabar dulu. Datang ikut masing-masing punya kumpulan dulu. Okey Puan Zaliha, lagi satu Puan. Sorry Puan, lagi satu. Okay. Lagi last. Untuk PDPR kita akan teruskan sehingga dimaklumkan jika ada apa-apa perubahan. Cuma yang pra sajalah. Yang pra ni saya kena berbincanglah dengan para guru pra nanti mengenai jadual nanti. Okey, itu saja Puan. Okey. Saya ucapkan tahniah kepada guru-guru tahun 6 dan juga ni Puan Zaliha yang dah menguruskan murid-murid kita untuk vaksin hari ni di Segar, sekolah sebelah tu. Jadi alhamdulillah dah ramai dah tu yang tu, tinggal sikit lagi Puan Zaliha. Okey, apa Puan Zaliha nak cakap? Ada. Iaitu yang vaksin hari ni kelas 2 term 6A 6B puratanya habis. Hanya ada 2 orang yang saya dapat feedback daripada guru tahunan tu Puan Siti Zaitun penyelara tahunan, kata murid tu tak ada
Dia sakit seorang, satu lagi tu luar kawasan. Dan tahunan gigi untuk esok pun dia di luar kawasan. Saya dah bincang dengan doktor dan saya dah minta tukar yang budak Falias tu. Tapi saya nak minta tolong satu. Saya dah cek satu-satu dalam APDM. 3 kelas, alhamdulillah dia tulis siap. Dia isi tarikh, apa benda nombor ID My Sejahtera. Tapi ada satu kelas tak ada pun. Saya pergi ke doktor tu tak ada. Dan saya ni dah pening. Ada 2, 3, 4 orang, ada lebih kurang 10 orang, 11 orang saya dah telefon tadi. Dia tidak ada My Sejahtera. Dia kata dia dah bagi ke cikgu kelas. Tapi saya buka APDM atas nama cikgu kelas, tak ada. Sama ada nombor telefon mak ke, bapak ke, sendiri ke, tak ada. Jadi saya bagilah, saya ambil pukul rata, saya bagi nombor nombor telefon ibu ke doktor. Jadi ada lagi nama yang tak terlibat tu. Saya call doktor tu, saya tanya kenapa nama ni tak ada. Lepas tu saya call ibu bapa balik. Dia tu cuba call ibu bapa dia. Call ibu bapa, ada yang kata dah masuk dalam My Sejahtera sebab dia bubuh nombor kad penalan tu, dia pergi kepada nombor bapak ke, My Sejahtera bapak ke, anak ke, dan ada yang dah kata dah dapat. Ada yang memang tak dapat sebab saya kena, cikgu kelas kena updatekan tarikh. Saya dah masuk semuanya ke dalam tu, update tarikh dan Cik Aziz akan nampak. Tadi pun saya mesyuarat dengan Cik Aziz, dia memang bantai je. Dia kata kenapa cikgu tak bagi tahu yang murid dah vaksin. Macam baru ni ada 2 orang yang kelas nak Arif, iaitu anak cikgu Puan Nurul dengan cikgu Ismail. Dia buat memula, cikgu Nurul buat dah tapi tak lekat. Lepas tu saya dah bincang, saya tengok sekarang memang ada 2 orang yang dah di-vaksin hak memula tu. Jadi okey, dan cikgu Nurul juga rasanya bagi tahu saya ke Suryati, saya tak ingat dah. Saya tanya tadi dengan bapak dia, tapi saya tanya guru kelas dia kata tak ada dia inform pun, mak bapak tak inform. Murid kita seorang dia buat di IGN dan hari ni dos kedua dia dah siap dah. At least 6 cedah. Saya memang telefon tadi sebab dah saya kata takut dia tak dapat. Saya telefon. Dia kata dia dah cukup dos hari ni. Dia buat saya tanya buat di mana? Dia kata buat IGN sebab dia ada sakit jantung. Dia tak boleh buat tempat yang biasalah. Itu je lah. Tolong update ni sebab itu tarikh hari ni 21 masuk sebab PPD akan cek. Sebab saya dah masuk dalam vaksin apa tu, saya baru daftar tadi. Dia orang akan kira semua. Tapi alhamdulillah cukup. Yang tak masuknya, saya cek hari ni yang tak masuk hanya yang tak cukup. Saya bagi ke PPD, ke doktor tu sampai yang 13 hari bulan. 13 hari bulan 10 dia cukup umur. Dia kata boleh 13 hari bulan 10 cukup umur. Jadi dia akan masuk pada 13 tu. Okey. Dan yang Falias tu tukar kepada hari Khamis. Hari Khamis ni dia akan update lah. Dapat tarikh baru lah. Dapat tarikh baru. Dan yang ni siapa dia ni, yang anak Samsul tu. Apa dia lah. Cikgu Suryati tu. Boleh tahu tak? Saya tahu tak bila dia nak balik ke sini sebab saya nak inform kepada PPW tu. Kalau tidak nanti dia akan pergi jauh. Tak. Okey, yang bukan anak Samsul tu yang si Zarin Sufiah tu. Okey, Zarin Sufiah dia tak sihat tadi. Okey, yang saya kata di luar kawasan tu dia memang tolak dia tak nak vaksin. Anak dia tak benarkan anak dia vaksin. Dan saya cakap lah kalau tak nak vaksin tak apa, kata tapi kena datang untuk isi yang borang Puan Zaliha cakap tu. Lepas tu dia kata dia tak ada sekarang kat Rawang, dia kata. Cuma sekejap lagi kalau macam tu saya kontak sekejap lagi lah, tanya balik bila dia nak balik. Maknanya dia apa tindakan dia tu lepas ni? Kalau yang memang dia tak nak vaksin? Itu saya tak tahulah sebenarnya. Itu untuk dia tingkatan 1 terdepan. Kita terserah je lah. Sebab tingkatan 1 pun dah semua vaksin sekarang ni. Okey, kalau ikutkan kelas saya dalam APDM, saya key in 2 orang murid yang parents tak benarkan vaksin.
Okey, yang seorang tu nama dia naik juga. Saya call hari ni, dia kata dia pergi dan dia pergi vaksin. Maknanya saya dah tukarkan status dia dalam APDM dan saya dah masukkan tarikh hari ni. Okey, so maknanya kelas saya seorang saja yang tak nak vaksin dan yang dia tak ada kat Rawang sekarang. So saya nak bagi tahu apa tu untuk macam mana dia nak isi borang ke apa ke? Macam mana? Dia tak ada. Tapi beginilah, kalau dia tak nak vaksin juga, saya dah bagi nombor tu, doktor tu sendiri akan ni lah beri, sebab dia yang minta nama. Dia kata nak tak nak bagi nama. Tapi ibu bapa dia ni terbuka hati nak tu. Jadi saya ni minta kalau dia tahu sakit tu, dia rasa boleh sembuh bila, sebab dia ada 11 sampai 15. Takut kita boleh buat pada tarikh yang tu. Yang Zarin tu tadi Puan Zaliha dah bagi tarikh yang kat dia? Zarin Sufiah? Yang demam tu hari ni? Saya tak bagi tarikh, saya dah bagi tahu ke PPW je. Pada Dr. Safina. So tu bukannya bidang tugas kita lah lepas ni kan, maknanya dia dengan urusan dia dengan PKD lah kan? Dia PKD akan masuk dalam mesej sejahtera dia dan sama ada dia tak akan takut, saya risau takut SMK Seri Garing tu ditutup nanti, dia buat tak lama. Dia akan pergi ke jauh. Dan bagi seminggu je tu. Dia akan pergi ke yang tiga tempat yang lama, iaitu Sungai Pusu, Samir dan juga satu lagi Sungai Buloh ke? Dewan Seri Siantan. Tiga. Jadi takut dia akan ditolak ke sekolah lain lah. Okey, Cikgu Halim cakap apa tu? Cikgu Halim nak cakap apa tu? Saya nak respon yang Alice tu. Dia dah dapat 2 dos dan dia ambil di IGN. Sebelum ni dia tak ada isi form apa semua, dia tak inform pun, call pun. Sebab sebenarnya ada banyak call untuk yang PDPR, dia tak masuk langsung. Lepas tu yang untuk injection ni pun dia tak ada inform. Baru tadi dia hantar WhatsApp gambar dia punya vaksin lengkap tu lah, baru tadi dia hantar saya dalam pukul 2:30 ke apa. So saya baru tahu dia dah lengkap. Dah tahu lengkap 2 dos. Yang masa 1 dos pun dia tak inform. Just baru tadi dia hantar tu lah dalam WhatsApp. Dia screenshot yang dia dah cukup 2 dos. So saya pun baru tahu tadi. Ya. Dia kata ada macam Alice ni, dia kata ada beritahu ke cikgu, mana saya dah tahu. Tu saya dah tahu. Dia bagi tahu dekat saya, cikgu. Dia tak bagi tahu saya. Dia bagi tahu dekat Nurul, itu pun selepas ditanya. Lepas tu dia angkat tangan. Saya tanya bila Alice dos, dia kata first dose dia 20 September. 20 September. So saya cakap, oh maksudnya Alice the first one lah yang dapat. Dah bagi tahu Cikgu Halim ke belum? Dalam kelas ni, dalam Google Meet. Lepas tu dia cakap belum bagi tahu. Sebab dia pun baru muncul je dalam Google Meet, cikgu. Jadi dia baru masuk PDPR. Dia baru masuk je Google Meet ni sebenarnya. Minggu lepas. Baru start last week ke last 2 weeks macam tu je. Jadi saya ingat dia dah bagi tahu Cikgu Halim. Hari ni dia dapat dos kedua. Itulah saya dah pesan. Saya cakap sendiri dengan mak dia, kata bagi tahu Cikgu Halim lah, guru kelas segera. Walaupun baru dapat first dose. Itu saya ingat dah bagi tahulah. Sorry Cikgu Halim, lupa nak inform cikgu. Yalah, saya dah tu dah. Tapi Cikgu Halim tulis yang dos pertama 20 hari bulan 9, dos kedua 11 hari bulan 10 hari ni. Dia cakap tadilah. Puan Zaliha saya nak tanya. Yang Falias tadi tu, yang Falias tadi tu, kan Puan Zaliha kata dia akan dapat tarikh baru kan? Ya. Hari Khamis kan? Adakah dia akan keluar macam senarai nama yang Puan Zaliha bagi untuk 11 dan 12 tu ke macam mana? Sebab 13 ada. Yang 13 saya dapat 2, 3, 4 orang, 13 orang, 3 yang ada saya kata nama 11 orang yang tak masuk tu. Saya dah telefon, dia kata dah dapat nama. Saya tanya doktor kata dia belum bless lagi yang tu. Dia hanya masuk dalam mesej sejahtera saja dulu. Itulah yang dia beri saya tu tak ada lagi. Dia akan masuk dia.
Sebabnya tadi saya pun dapat PM dari seorang murid ni, dia dah kata dia dapat 13 hari bulan tapi kita tak dapat dalam MySejahtera. So ya kan saya kata mungkin senarai yang macam 11-12 tu dia tak keluar lagi dekat sekolah kan. So maknanya yang 13, 14, 13 tu dia akan keluar semula lah macam 11 dengan 12 Puan Zaliha bagi kami tu. Senarai murid tu. Doktor kata dia akan blesskan, tapi saya tunggu je lah. Kalau doktor bagi baru saya masukkan. Tapi ada okay. murid kita ni yang 13, itu dia 13. Gayatri 6A pun 13. Dia besok saya tadi. Lepas tu Punita 13. Yang saya tak dapat call lagi ni Yamina, Sasasri, Santos, Kawia. Saya tak dapat call lagi sebab nama murid kita yang tu yang tak ada lagi. Okey, Puan Zaliha, saya nak tanya satu lagi. Kelas 6 gigih ni dia memang banyak sikit lah masalah dia. Sebab ni dalam kelas 6 gigih ni dia memang ada 2 orang yang memang hardcore, yang memang kita contact call ke apa ke memang tak dapat, memang tak angkat. PDPR pun tak join. Jadinya nama mereka naik untuk besok. Jadi saya cuba call pun tadi memang tak angkat juga, memang tak ada respon. Guru kelas pun memang daripada dulu suruh ambil modul pun tak ada respon. So macam mana tu? Kalau andai kata dia tak datang besok, itu dah bukan tugas kita, macam mana tu? Bukan tugas kita. Tapi saya akan info, tapi kena info kat saya siapa yang tak datang. Maknanya cikgu dia orang, sebab dia orang akan dapat dalam MySejahtera masing-masing. Tapi kalau macam yang 2 orang tu dia memang tak isi Google Form kita, dia tak daftar MySejahtera. Macam mana tu Puan Zaliha? Tapi nama dia ada. Siapa untuk esok. Tapi ada 2 orang budak ni, Hezron dengan Kak Alice ni, memang dia tak pernah respon apa-apa dalam kelas maklumat ke apa tau. Dalam Google Form vaksin tu pun mereka tak hantar. So tapi nama dia memang sebab mungkin dia dah birthday, so nama dia masuklah untuk esok. Yelah, mungkin mak dia tu, kalau Kalis tu tak silap saya, mak dia tak nak mana. Kalis apa tu? Kalis Syamil, bukan Kalif. Yang Kalif tu memang mak dia tak nak. Seorang Kalif tu memang mak dia tak nak vaksin. Yang ini Kalis Syamil. Nama dia naik, Kalif tu. Muhammad Khalid Syamil. Nama dia naik untuk esok. Sebab cuma saya nak nama dia naik tu sebab mak dia daftar. Mak dia memang daftar. Oh, so sebab maksudnya saya tanya doktor tu, dia kata kalau yang dah daftar dalam MySejahtera, mak dia buat defender untuk dia, bermaknanya dia akan keluar. Okey, katalah besok dia katalah besok dia vaksin. Tapi dia tak, macam selalunya guru kelas macam hari ni dia minta murid PM dah vaksin. Macam Kalish ni dia memang tak akan bagi respon apa-apa. Tapi dia katalah dia pergi vaksin. So macam mana Cikgu Suria nak update dalam FPDM dia? Itu tak apa. Saya kena, sebab tadi PPD pun suruh saya, minta saya pergi pula ke sekolah tu. Saya akan cek dengan sekolah tu, saya minta nanti. Okey, baik. Jadi terpaksa lah sebab saya kena nak update tu. Kalau cikgu tak update dalam APDM, bermakna nama sekolah kita akan jadilah. Dia sebab dia terus dengan vaksinasi apalah. Saya pun tak ingat dah tadi yang saya masuk. Puan Zaliha, saya punya APDM ni, saya ada 2-3 kali saya update. Bila lepas tu saya log out, saya log in, dia tak ada lah benda yang saya dah klik tu. Saya jadi macam tu hari tu juga. Macam tadi saya buka, yang page yang ketiga tu kosong semua. Saya dah update dah 2 hari lepas. Itu tak pasti, itu sistem APDM, kena tanya Cikgu Nasir lah tu. Page pertama, page kedua okey. Tadi saya buka sebelum meeting tadi, saya tengok balik sebab Alice tadi tu dia hantar kan. Mak dia tu hantar yang dia dah 2 dos tu. Saya buka page ketiga kosong lah. Ada something wrong dekat sistem APDM lah sebab kita dah update, kita dah simpan kan. Tapi kita buka hari ni tadi page ketiga tu kosong balik. Yalah macam hari tu apa saya pun jadi macam tu yang cikgu cakap sama ada masalah juga saya ingat saya seorang. Tadi saya tengok kosong page ketiga. Alamak. Saya dekat Amir dengan Izul hari tu jadi macam tu.
Oh, dia memang ada. So bila kita simpan APDM dia ada yang dia tak sampai ke server dia, saya rasa itu. Sebab Izu dengan Amir tu saya dah Hafizah kata dah isi. Saya buka lah nak tengok bahagian laporan tu. Vaksin pertama semua kosong. Saya tanyalah. Dia kata dia dah isi. Dia buka pun tengok kosong balik. Itulah saya rasa APDM sometimes kita bila kita dah simpan rasa tak sampai ke server lah tu. So kena 2-3 kali update juga ni. Kalau macam tu saya akan check balik dalam apa dia ni vaksinasi tu dia ikut kelas. Jadi saya ikut tengok laporan kelas saya ikut kelas tu. Kalau tak cukup saya tanya cikgu balik. Cikgu kena check balik lah. Buka tu siapa yang tak ni lagi. Yang takut cikgu dah update tapi dia tak lekat. Okey, ada apa-apa lagi tak? Kalau tak saya nak hanya itu sajalah bagian saya. Cikgu saya tak. Okey. Satu lagi saya nak beritahu yang Cikgu Gufsah cakap tu apa dia ni? Yang kelas lansir kena buang. Lepas tu yang apa benda panggil softbox ke apa benda tu yang di belakang tu. Kalau kain dia orang suruh tutup dengan plastik. Itu yang diberitahu di PRA. Sebab dia kata susah nak cuci. Maknanya tanggalkan kain tu apa ni pasang plastik pula? Tak payah tanggal kain. Letak Ya puan, plastik. lapik atas. Lapik atas tu. Loh. Tutup. Oh. Okeylah kalau dah dimaklumkan macam tu. Mana nak kena plastik lah supaya senang nak lap. Tu je lah. Mana dia kata kita lap selang sehari ke kita spray tu. Kalau kain dia tak akan cuci dia tu. Kita kena ambil kain tu basuh. Tapi kita tutup benda tu. Kita buat buka lah bawah. Takut senang kita nak ubur benda lain pula. Kemudian kita tukar gantikan yang sohbat belakang tu. Isi kandungan dia dalam tu. Jadi suruh lapik dengan plastik. Selang sehari kita spray lah. Spray cuci. Okeylah. Okey, ada apa-apa lagi tak? Cikgu Zaya ada tak? Mana Zaya? Sedikit puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar, Puan Faizah, bersama tabir dan guru-guru SK Siraran Budi lah. Sebagai ingatan semula lah. Kita pun sekarang ni dalam keadaan kita dah mula masuki fasa kelang kabut ni. Bukan sekolah kita sajalah, semua sekolah ni sebenarnya seluruh Malaysia ni. Bila dah mula fasa 3 dan kita pun dah boleh mula merentas negeri bermakna sekolah pun dah mulalah masuk dalam suasana untuk penyediaan sekolah. Jadi mengambil kira semua tu, jadi sebagai ingatan semula kita lupakan dulu apa-apa saja aktiviti co-curriculum. Maksud saya lupakan bukan maksudnya berkaitan dengan murid. Saya minta satu, apa saja penyertaan murid dalam sebarang pertandingan, kemahiran ke, pertandingan apa ke, nyata dalam uniform ke, persatuan atau permainan. Cikgu jangan lupa lah cikgu simpan senarai nama tu, checklist. Kemungkinan nanti kalau ada lebihan wang yang kita tak gunakan lagi, mungkin kita akan beli medal ke apa, kita buat secara sebagai token secara umum lah. Mungkin kita boleh namakan sebagai anugerah khas co-curriculum ke. Saya rasa tak ramai pun yang terlibat. Asalkan dia menyertai je, cikgu simpan nama. Nanti bila sampai masa bersemuka kita boleh sampaikan anugerah tu kepada murid lah. Kalau tak dapat tahun ni pun mungkin tahun depan awal Januari, Februari. Sebab sesi 2021 sampai tahun depan kan. Okay, itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, untuk kalau ada cikgu-cikgu ada senarai barang yang ingin dipesan ataupun khususnya dalam bilik suka Cikgu Rahman ataupun unit co-curriculum co-curriculum, kalau ada apa-apa saja alatan cikgu rasa perlu ditambah, cikgu
cikgu boleh PM saya lah So saya rasa dua perkara tu. Dan perkara yang ketiga yang mungkin off record, bila kita dah boleh rentan negeri ni, saya rasa cikgu-cikgu mungkin ada nak mengambil kesempatan balik kan Sabtu Ahad, jadi berhati-hati di jalan raya. Okay, apa-apa pun kita sebelum buka sekolah harap semua cikgu berkesempatan untuk berjumpa ibu bapa masing-masing. Mohon restu. Terima kasih semua. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih juga Zayat. Baik, saya bagi peluang pada pengerusi kelab guru, Cikgu Rahaiza. Dia ada perkara yang nak dimaklumkan pada kita. Okey, terima kasih Puan. Saya minta masa sekejap saja. Saya nak present sikit. Okey. Nampak tak sharing? Okey. Ni dah hujung tahun. Bukan hanya sekolah kita, sekolah lain pun akan buat majlis jamuan akhir tahun. Jadi dalam majlis jamuan akhir tahun tu kita akan combine 3 majlis penghargaan APC, majlis pencapaian hadiah Hari Guru yang kita buat pertandingan sebelum ni, meraikan guru dan staf yang berpindah, Encik Raja Kumar, Puan Nur Haslina, Puan Nur Hayati dan Puan Nur Hidayah. Kita akan bincangkan tarikh nanti. Okey, saya ada dapatkan 2-3 quotation, tapi yang terbaik lah yang saya akan bagi tahu pada hari ni adalah 2. Yang ni The Eastin Hotel PJ, harga RM75. Pihak Bagus akan sponsor RM40 dan balance je tu cikgu kena bayar sendiri. Pengangkutan kita tak dapat sediakan lah. Okey, ini nama tempat dia. Okey, ini adalah menu yang diberi. Dekat sini dia tulis RM68. Ini harga sebelum bulan 10. Dah bulan 10 dia dah naikkan. Jadi ni nasi lemak, nasi ayam penyet, nasi goreng, ada mi siam, ada roti jala, ada ayam. Ini saya naikkan sikit. Murtabak, ada roti canai, ada popia, ada croissant, tahu pergedil, ada Vietnam Vietnam roll. Ada pupuk leko, ada rojak. Okey, ni sambung lagi. Ada lagi kat bawah, ada mi soto, ada char kway teow, ada mi rebus, ada laksa, ada roti, fish finger. Ni tomato chutney, roti john, pie, ada bun dan dessert lah. Dessert dia sagu gula Melaka, pancake, apam pun ada, kek kecil-kecil tu biasa, aiskrim. Okey, dengan satu lagi okey, ini di Concord Hotel. Okey, di Concord Hotel KL lah. Harga ni RM68. Jadi menu mungkin berbeza, saya tak pasti lah kan bilangan menu, tapi ni ada senarai menu dia. RM68, RM40 Bagus sponsor. So cikgu kena bayar RM28 saja. Okey, ini Island Buffet. Salad, rojak buah, gado-gado. Dan ni soup porridge, soup, ada cream mushroom soup dengan bubur belauk, ada Thai atau Vietnam corner, ada di Vietnam soup dengan som tam, Hainanese chicken rice, nasi lemak, ada oriental favorite ni, Chinese style, fried carrot cake, oriental noodle, saute mixed vegetable dengan pasta, ada 4 jenis, ada goreng-gorengan, ada kodok, cucur, goreng pisang semua, steamer, basket, pau, kukus, tepan, teater, ada mi, ada roti jala, ada sate dan dessert, ada aiskrim, ada krim caramel, ada sagu gula Melaka juga, ada fruit jelly, mango, okey, dan air. Di sini saya nak minta persetujuan cikgu-cikgu. Okey, saya dah call hotel ni 2-3 hari lepas masa saya survey, masih ada kekosongan. Pagi ni bila saya call saja nak tanya berapa deposit, berapa harga. Dia kata dah 2 minggu ke depan dah penuh. Dalam bulan 10 minggu terakhir masih lagi kosong. Tapi kalau kita delay lagi,
mungkin akan penuh sebab sekolah lain pun berebut juga. Jadi saya nak minta tarikh, dan dua-dua buffet ni adalah pada Sabtu dan Ahad. Sebab dia tak buat hari biasa sebab tak ramai. Sabtu Ahad ramai. Okay, pada Sabtu dan Ahad. Dan juga menu atau hotel mana yang rakan-rakan semua setuju. Saya minta keputusan. Dan nanti satu lagi sebelum saya terlupa, dan nanti saya akan buat survey dekat Telegram, dekat grup. Cikgu letak nama cikgu. Macam kita semuanya guru dan staf ada 50 orang. Cikgu letak hadir atau tak hadir. Tak apa, cikgu tulis je sebab kita nak kira dia sebab per kepala. Kita kena macam betul-betul particular lah. Kalau ada 40 orang, kita kena bayar 40 orang. Sebab nak lock tarikh, dia orang dah minta deposit. Dia cakap puan, kalau puan nak lock tarikh, kena bayar deposit lah. So saya pun agak rushing dalam hal ni, minta kerjasama semua. Itu saja yang perkara saya hari ni. Minta keputusan hotel mana. Nak buat sebelum saya pencen ke selepas? Sebelum puan. Ini majlis akhir tahun sebelum. Puan kan 1 Disember. Lepas tu sekolah bercuti pada pertengahan Disember tu. Jadi sebelum. Buat nama macam dulu orang buat masa cuti sekolah kan. Sebab ini kira macam perkara bakaf lah. Nanti kalau kita ke depan nanti terhutang pula. Kalau boleh sebab pun dah boleh dine in, dah boleh rentas ni, jadi dah buat dulu, saya tak nak hutang-hutang dah tugas bakaf. Ya Encik Azhar. Ya Cikgu Azhar. Cikgu Azhar angkat tangan tu. Cikgu Raiza. Ya. Alamak tekan. Apa ni? Apa kata Cikgu Raiza buat pool dalam Telegram, buat 2 hotel tempat ni dan siapa yang boleh hadir. Lagi mudah lah, kita nak tunggu nanti jadi lambat kan. Tak payah buat satu pool pun boleh. Okey. Kadang-kadang. Okey, terima kasih. Kalau macam tu, pool ini akan bermula hari ini dan berakhir pada esok dalam tempoh 24 jam saja. Lepas tu kalau nak bawa pasangan saya, kalau nak pergi saya tak pandai drive satu bab. Boleh puan, bayar. Tapi bayar full lah, itu biasalah. Siapa nak bawa pasangan, boleh. Tak masalah, bayar full. Okey lah, macam tu saya buat full di Telegram. Baik, terima kasih. Saja dari saya. Okey. Salam. Okay, terima kasih Puan Raiza. Okey, hal-hal lain ada tak? Sebab ni dah 4:29, 1 minit. Nak sembahyang asar dulu Kang, baru nak masuk tu. Cik Azhar, kalau kau masuk dulu Kang, bagi tahu dia orang. Saya sembahyang dululah. Kang ngot-ngot dengan nilai kebersihan. Saya dah maklumkan dia kita lewat sikit Puan. Saya dah maklumkan kita lewat sikit. Janganlah. Baguslah. Kata bagilah nak tarik nafas dulu, nak masuk toilet, nak sembahyang dulu. Okey cikgu, hal-hal lain ada apa-apa yang nak dimaklumkan? Satu, 2, 3, 4, 5. Ting. Okey, habis. Tak ada hal-hal lain. Okey. Penutup. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir untuk mesyuarat kita pada mesyuarat guru kita yang kelima 2021. Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan saya harap apa yang saya dah maklumkan tadi dapat cikgu-cikgu faham dan juga dapat dijalankan sebab dalam minggu ni kena selesaikan semua tugasan kita untuk pengoperasian pembukaan sekolah iaitu pembersihan bilik masing-masing. Jadi saya harap dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Saya kalau memantau pun saya mampu memantau blok A, nanti kan Cikgu Azhar dan Cikgu Zayat pergilah sampai ke blok C sana. Puan Zaleha pergi ke blok B ke, jadi kita akan agih-agihkan supaya semua dapat dipantau dengan sebaik mungkin dan kalau ada apa-apa masalah maklumkan. Saya dah pesan dengan cleaner tadi kalau ada apa masalah maklumkan. Dia kata sudah bagi tahu, dia tak tahu bagi tahu siapa entah. Okeylah, saya rasa tu saja. Okey. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Ampun maaf kalau ada apa-apa yang menyinggung. Kita tamatkan atau tangguhkan kita punya mesyuarat pada hari ini pada pukul 4.31 petang. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.